Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Moga-moga pertemuan kita pada petang Jumaat ini adalah pertemuan yang mendapat kebaikan, pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang mana menjadikan kita dapat mengenali serba sedikit berkenaan tentang doa-doa zikir harian yang telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang terkenal iaitu Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu sebelum kita bermula, mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, lebih ramai yang beroleh kebaikan insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Doa yang sama adalah untuk sahabat-sahabat semua. Lalu pada hari ini kita nak sambung semula pertemuan kita dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kebanyakan sahabat-sahabat telah ada kitab ini, namun kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkannya boleh tekan pada link yang ada di ruang komen. Kita telah tiba pada bab yang bertajuk tentang zikir ketika mana keluar daripada rumah. Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menyusun satu persatu riwayat yang berkaitan dengan kehidupan seharian yang patut kita amalkan dalam kehidupan kita. Beliau telah mulakan dengan doa bangun daripada tidur, doa ketika mana memakai pakaian, doa ketika mana memakai pakaian baru, doa dan zikir ketika mana melihat orang lain memakai pakaian baru, dan juga doa menanggalkan pakaian. Sehinggalah semalam kita telah baca zikir ketika mana zikir ketika mana keluar rumah. Lalu zikir yang kita baca semalam adalah zikir yang mana ada dua riwayat. Sama ada riwayat Abu Daud yang mana dengan lafaz mufrad dan juga riwayat Imam Tirmizi dan juga lain-lain. Maka kita telah baca zikir ini, doa ini, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Lalu ini kita telah baca semalam. Lalu di sini kata Ibnu Allan rahimahullahu taala ada sedikit sebanyak perbezaan daripada riwayat Abu Daud dan juga riwayat Imam Tirmizi dan lain-lain. Semalam kita telah sebutkan dua perbezaan, tetapi sebenarnya kata Ibnu Allan ada empat perbezaan. Yang pertama adalah pada perkataan Bismillahi tawakkaltu ala Allah.
Lalu kalaulah kita perhatikan pada riwayat Abu Daud yang mana ada pada perenggan 85 pada perenggan kedua. Riwayat Abu Daud tidak ada di situ Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain, Nasa'i, adanya Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maka ini adalah perbezaan yang pertama. Yang ini kita sedang ceritakan doa yang semalam, muka surat 84 dan 85. Kita sedang ringkaskan tentang perbezaan riwayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi semalam. Lalu perbezaan pertama adalah riwayat Imam Tirmizi adanya Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Riwayat Abu Daud tidak ada, terus baca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla dan sebagainya. Maka itu adalah perbezaan yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana kita tidak sempat sebut semalam. Ada lagi dua perbezaan kita telah kongsikan semalam, antara lafaz mufrad dan juga jamak, antara melihat ke langit dan juga tidak melihat ke langit. Itu telah kita kongsikan semalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Maka hari ini kita masuk pada riwayat yang ke-57. Riwayat yang ke-57. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh kebaikan, lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu ahlan kepada yang baru join. Okey, riwayat yang seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, muka surat yang ke-85, muka surat yang ke-85 pada riwayat yang ke-57. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, warawaina, dan kami riwayatkan fi sunani Abi Daud, daripada Sunan Abi Daud, wa Tirmizi wa Nasa'i, dan juga Sunan Tirmizi dan juga Sunan Nasa'i dan lain-lain. Daripada siapa? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, yakni idza kharaja min baiti bismillah tawakkaltu ala Allah. Maka kita lihat terjemahan. Kata Anas bin Malik menukilkan daripada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang keluar daripada rumahnya dan mengucapkan doa berikut. Doa apa? Ada kita lihat pada bahasa Arab itu. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lagi sekali, apakah doa dia? Yang mana ada disebutkan di sini. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang mana terjemahannya, Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang keluar daripada rumah membaca doa ini, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya. Lalu siapa yang katakan itu? Kerana ini dengan fi'il majhul, dikatakan kepadanya. Maka ada kedua-dua pendapat. Sebahagian para ulama hadis menyebut Allah yang pada waktu itu akan berfirman kepadanya perkataan berikut. Allah yang akan berfirman kepadanya perkataan berikut. Maka itu adalah pandangan pertama. Pandangan kedua yang mengatakan ini adalah malaikat. Lalu dua-dua boleh jadi. Maksudnya firman Allah melalui perantaraan malaikat. Lalu kata Kak Bunga Lawang, beliau biasa amalkan doa ini, Masya Allah. Lalu setiap daripada kita kena istiqamahkan. Maka yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya. Siapa yang katakan? Sahabat-sahabat boleh tulis. Ada kedua-dua pandangan. Sama ada pada waktu itu Allah sendiri yang berfirman ataupun melalui perantaraan malaikat, maka pada waktu itu malaikat yang akan katakan. Maka apa kata malaikat? Maka di sini disebutkan kufita. Apakah terjemahnya?
engkau telah dicukupkan. Kufita. Maka bila dia baca doa ini keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka pada waktu itu akan ada malaikat yang berkata kepadanya, Kufita, akan dicukupkan bagi kamu. Dicukupkan daripada apa? Maka kata para ulama hadis, Kufita kullu hammin dunyawi wa ukhrawi, akan dicukupkan kepada kamu akan segala kerisauan dunia dan akhirat. Kenapa akan dicukupkan? Kerana tadi kita dah baca, tawakkaltu ala Allah, aku berserah kepada Allah. Dengan sebab kita berserah kepada Allah, Allah cukupkan segala kerunsingan kita, segala kerisauan kita yang dunia dan juga akhirat. Kerana sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis yang lain, sabda Nabi SAW, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalaulah jika kamu sebenar-benarnya berserah kepada Allah seperti mana sepatutnya, benar-benar bertawakal kepada Allah seperti mana sepatutnya, maka sabda Nabi SAW, "La ruziqtum." Nescaya kamu akan diberikan rezeki, kama turzaqut tayr, seperti mana burung diberikan rezeki. Taghdu khimasa, yang mana ketika mana pagi keluar dalam keadaan lapar, maka pada waktu petang kembali ke rumah dalam keadaan kenyang. Maksudnya apa daripada riwayat ini? Kalaulah seseorang itu benar-benar tawakal kepadanya, maka kepada Allah, maka pada waktu itu Allah jaga dia, Allah pelihara dia. Lalu sebab itu bila dia baca doa ini, dia tinggalkan rumahnya, dia baca doa ini, maka malaikat akan menyeru, Allah akan berfirman, Kufita, akan dicukupkan bagi kamu daripada segala kerunsingan dan juga segala kerisauan dunia. Yang kedua, maka disabdakan Nabi SAW bersabda, Kufita, tadi terjemahnya apa? Akan dicukupkan untuk kamu. Yang kedua, wawuqita, dan akan dilindungi, dan kamu akan dilindungi. Ini adalah yang kedua. Kamu akan dilindungi. Dilindungi daripada apa? Maka disebutkan di sini oleh para ulama tafsir, dilindungi daripada kejahatan musuh-musuh kamu, sama ada yang kamu boleh lihat ataupun daripada musuh kamu, iaitu syaitan. Sebab itu nanti pada hujung hadis kita akan nampak syaitan akan menjauhkan daripada rumah ini. Syaitan akan menjauhkan diri daripada orang ini. Maka sebab itu kita nampak satu akan dicukupkan, yang kedua orang ini yang keluar daripada rumah membaca doa, maka pada waktu itu akan dilindungi. Tidak cukup dengan itu, sabda Nabi SAW, firman Allah ataupun para malaikat akan mendoakan, wahudita, apakah terjemahan dia? Dan kamu akan diberi hidayah. Kufita, akan dicukupkan. Kemudian wuqita, akan dilindungi, dipelihara. Hudita, akan diberi bimbingan, akan diberi petunjuk, akan diberi hidayah. Seterusnya sabda Nabi SAW di hujung hadis, watanahha anhu syaitan. Sabda Nabi SAW, syaitan pun akan menjauh daripadanya. Lalu sebab itu pentingnya untuk kita baca doa ini. Dalam sehari, berapa kali kita keluar rumah? Berapa kali kita keluar rumah? Kadang-kala banyak kali kita keluar daripada rumah. Terlalu banyak kali kita keluar daripada rumah. Tetapi bila kita keluar daripada rumah, berapa kali kita baca doa ini? Sebab itu almarhum ayah mertua saya, dekat tepi pintu tu dia dah tampalkan. Doa masuk rumah dia tampalkan kat luar. Doa keluar rumah ditampalkan di pintu di sebelah dalam. Lalu beliau sangat ambil berat pada waktu itu tentang doa-doa ini. Lalu kita pun sama. Kalaulah kita kadang-kala lupa, kadang-kala pada waktu itu kita tidak ingat, maka kita pun boleh tampalkan. Kita pun boleh tampalkan doa ini. Lalu ini adalah doa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 perkara. Apakah yang pertama tadi? Kufita, akan dicukupkan daripada kerisauan. Yang kedua, wuqita, akan dipelihara daripada musuh-musuhnya. Dan yang ketiga, hudita, maka pada waktu itu akan diberikan petunjuk. Lalu ini kelebihan dia. Tuan Nur Rahim Sharif kata, kami dah tampal juga, alhamdulillah.
Lalu moga-moga kita boleh amalkan. Kadang-kala kita amalkan, tapi kadang-kala sedih, kadang-kala keluarga kita tidak lupa, terlepas pandang dan sebagainya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebarluaskan. Maka di sini kata Ibnu Allan, Ibnu Allan yang mensyarahkan kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata Ibnu Allan rahimahullahu taala, kita belajar dua doa. Tadi doa yang pertama kita belajar semalam pada muka surat 84. Apakah doa dia? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Maka ini yang pertama. Okey. Ini adalah yang pertama. Okey. Yang kedua, ada yang salah berlaku, mohon beritahu, boleh diperbetulkan. Okey, maka ini adalah yang pertama. Doa yang kedua yang kita belajar tadi, apakah dia? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka di sini kata Ibnu Allan rahimahullahu taala, Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi serta Imam Nasa'i meriwayatkan dua-dua doa ini dengan riwayat yang berbeza. Masih lagi pada kitab kedua mereka ada doa ini, tetapi riwayat yang berbeza. Akan tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ustaz kalau keluar depan rumah pun kena baca juga doa ini, maka ahlan-ahlan tidak menjadi masalah. Boleh juga untuk dibaca kalaulah keluar daripada rumah. Kadang-kala kita tidak tahu apa yang berlaku, asalkan kita keluar daripada rumah, kita dah dapat amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Okey, lalu di sini kata Ibnu Allan, ada satu perkara yang menarik, iaitu di dalam kitab Al-Jami'us Saghir. Di dalam kitab Al-Jami'us Saghir. Maka sahabat boleh catat di ruang komen ini. Kita tadi dah belajar dua doa, muka surat 84 dan juga 85. Ahlan-ahlan Ka'zaliha. Maka di sini kata Ibnu Allan, ada satu yang menggabungkan antara kedua doa ini. Itulah apa yang ada dalam kitab Al-Jami'us Saghir dan juga dalam kitab Imam At-Tabrani daripada riwayat Buraidah, yang mana pada waktu itu beliau telah menukilkan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara kedua doa ini. Maka daripada riwayat Buraidah beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baiti qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, sampai ke akhir doa. Maka dalam kitab Al-Jami'us Saghir dan juga dalam kitab Imam Tabrani daripada Buraidah ada riwayat yang menggabungkan antara kedua doa ini. Maka di sini kata Ibnu Allan, fa'afada, maka antara manfaat yang kita boleh ambil daripada riwayat Imam Tabrani dan juga kitab Al-Jami'us Saghir daripada Buraidah ini, annahuma, bahawa kedua-dua doa ini hadisun wahid, sebenarnya adalah riwayat yang sama. Iqtasara, yang mana riwayat yang sama tadi telah dipisahkan oleh setiap rawi yang mana mengikut pandangan masing-masing. Lalu sebenarnya kedua doa ini boleh digabungkan. Lalu bagaimana kita nak baca? Ada dalam kitab Al-Jami'us Saghir dan juga dalam kitab At-Tabrani daripada Buraidah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillah. Apakah doa dia kalau kita gabungkan? Sama-sama kita baca yang muka surat 85 dulu. Lalu sama-sama kita baca, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwah illa billah. Kemudian kita baca pada muka surat 84, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Lalu digabungkan antara riwayat 84 dan 85. Lagi sekali,
Lagi sekali kita baca. Sama-sama sahabat-sahabat ikut. Saya baca dengan lebih perlahan. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwah illa billah. Seterusnya kita baca yang muka surat 84. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah riwayat yang ke-57 dan 56 yang mana dalam kitab Al-Jami'us Saghir dan juga At-Tabrani daripada Buraidah ada gabungan di antara kedua-dua doa. Lalu ada yang kata alhamdulillah memang baca gabung, maka alhamdulillah, maka bagus dibaca begitu. Kita amalkan kedua-dua riwayat. Kalau nak lebih baik nanti, maka kita boleh amalkan juga riwayat yang ke-58. Namun riwayat yang ke-58 adalah lebih kurang sama dengan riwayat 57. Cumanya perkataan tawakal itu tidak digunakan dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk fi'il madhi, namun digunakan dalam bentuk masdar. Dalam bentuk masdar. Lalu dalam bentuk masdar. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama. Ahlan-ahlan, insya-Allah nanti kita akan sharekan juga doa ini kemudiannya insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama. Seterusnya, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan. Perenggan seterusnya, Abu Daud pula ada riwayat tambahan. Abu Daud ada riwayat tambahan. Apakah riwayat tambahan dia? Syaitan dia berbincang sesama mereka. Bila ada orang baca doa ini bila keluar rumah, maka pada waktu itu syaitan akan berbicara sesama mereka. Maka ini tambahan yang ada di dalam riwayat Abu Daud. Abu Daud pula menambah dalam riwayatnya, fayaqulu li syaitanin akhar. Maka pada waktu itu syaitan yang mana dia tak boleh masuk ke rumah, dia tak boleh mengganggu orang yang membaca doa ini. Syaitan itu akan berkata kepada syaitan yang lain. Dia akan berkata kepada teman dia, dia akan berkata kepada geng dia, kepada kawan-kawan dia. Ahlan-ahlan ke Aisyah, bagaimana, adakah lain saya tidak baik? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat kerana saya nampak terputus. Lalu bagaimana, adakah lain saya ataupun bagaimana? Lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Adakah kerana lain saya? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Kak Narazia Mota kata okey, Kak Rusmini pun kata okey, Muhammad Badrul Syam pun kata okey. Mudah-mudahan Allah permudahkan untuk Kak Aisyah insya-Allah. Tuan Nur Rahim Syarif pun kata jelas, alhamdulillah. Bangi clear, terima kasih. Dan juga Hajar Gaya Daud, Fatimah, Liza dan juga sahabat-sahabat yang lain. Okey. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan pada riwayat ini, kata Imam Nawawi. Minta maaf terlanggar sebab ada atas katil lalu dia bergoyang sedikit. Maka di sini kata Imam Abu Daud menukilkan daripada Anas bin Malik, fayaqulu li syaitanin akhar. Syaitan yang tak boleh nak ganggu orang yang baca doa ini, syaitan yang tak boleh masuk ke rumah orang yang membaca doa ini, maka pada waktu itu dia mengadu kepada teman dia, dia mengadu kepada syaitan yang lain. Apakah dia mengadu? Kaifalaka birajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya wa wuqiya. Maka dia berkata dengan syaitan yang lain. Apakah yang dia berkata dengan syaitan yang lain? Maka dia berkata, bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, yang telah dicukupkan oleh Allah, dan juga pada waktu itu dilindungi oleh Allah? Maka bagaimana pendapat kamu? Boleh tak pada waktu itu kamu ganggu dia? Boleh tak pada waktu itu kamu kacau dia? Boleh tak pada waktu itu kamu mengganggu dia? Maka dia mengadu pada kawan dia, maka tidak boleh untuk diganggu, tidak boleh untuk dikacau, tidak boleh untuk dipelihara, tidak boleh untuk
tidak boleh untuk diganggu, dikacau dan sebagainya. Maka syaitan mengadu kepada teman dia ketika mana ada orang membaca doa ini. Lalu kita patut baca supaya kita terpelihara, rumah kita terpelihara. Maka apakah doa dia? Kita gabungkan antara riwayat 57 dan juga 56. Seterusnya dalam riwayat 58 ada perbezaan sedikit pada perkataan tawakkaltu ala Allah. Riwayat yang ke-57, 56 perkataannya adalah tawakkaltu ala Allah. Riwayat 58 masih juga memberi makna tawakal, tetapi bezanya bukan dengan kata kerja namun dengan masdar. Seterusnya kita baca kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, warawaina, dan kami riwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni, iaitu kitab Amalul Yaumi wal Lailah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, apa kata Abu Hurairah apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin keluar daripada rumah, baginda membaca bismillah, lalu itu sama. Cuma dalam riwayat sebelum ini tawakkaltu ala Allah, di sini dengan masdar, masih lagi memberi makna tawakal tetapi dengan masdar at-tuklanu ala Allah. Lalu beza pada riwayat 58 dan riwayat 57 dan 56 adalah pada perkataan tawakkaltu ala Allah, di sini at-tuklanu ala Allah. Dua-dua betul. Dua-dua sabit daripada riwayat. Dua-dua betul. Dua-dua memberi makna berserah. Dua-dua memberi makna tawakal. Cuma riwayat 58 adalah masdar, riwayat yang ke-57 dan 56 adalah kata kerja, iaitu fi'il madhi. Betul Kak Zaliha, syaitan pun mengadu. Syaitan pun mengadu. Dia tak boleh ganggu. Dan pada waktu itu dia tak boleh kacau orang yang membaca doa keluar daripada rumah. Maka itu beza dia. Lalu sahabat boleh catat perbezaan tersebut sekadar daripada riwayat 58 adalah masdar dan riwayat yang ke-57 dan 56 adalah kata kerja, iaitu fi'il madhi. Maka terjemahnya hampir sama. Bismillah, dengan nama Allah. At-tuklanu ala Allah, aku berserah kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah. Daripada sudut terjemah tidak ada beza sangat. Cumanya daripada sudut perkataan, masdar dan juga kata kerja. Lalu inilah doa yang doa keluar daripada rumah. Apakah doa dia? Maka kita gabungkan antara kedua-dua riwayat seperti mana yang ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir dan juga dalam kitab At-Tabrani. Apakah doa dia? Sama-sama kita baca bismillah, sama-sama tawakkaltu ala Allah, ataupun kalau kita nak baca riwayat 58 pun boleh at-tuklanu ala Allah, kemudian la haula wala quwwah illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Siapa yang azam nak istiqamah, amalkan. Syaitan tak akan ganggu. Siapa yang azam untuk istiqamah kan? Saya azam untuk istiqamah baca. Saya azam pada waktu itu untuk ajar pada keluarga. Ajar pada anak-anak kita, sayang. Kita tahu ilmu terhenti sampai kita. Sharekan mungkin di media sosial kita, pada WhatsApp status kita, sharekan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu jangan pula angkat tangan sebab saya tak nampak. Angkat tangan di ruang komen boleh. Letakkan gambar orang sedang angkat tangan. Lalu azam untuk amalkan. Dan bukan sekadar amalkan, bukan sekadar untuk amalkan, ajar, sebar, sampaikan kepada yang lain. Kalaulah para sahabat sekadar mereka amalkan sendiri, mereka tak ajar kepada tabi'in, nescaya kita pun tak tahu doa ini. Lalu, maka inilah doa-doa yang mana kita nampak, moga-moga kita diberikan kekuatan untuk amalkan. Lalu ramai yang angkat tangan, Kak Nurani angkat tangan, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Bab yang ke-9. Lalu tadi keluar rumah. Kalaulah keluar rumah mesti nak masuk balik betul. Takkanlah nak sentiasa keluar rumah sahaja.
Lalu Kak Nurzimah kata azam untuk hafal. Ya, insya-Allah hafal dan juga amalkan insya-Allah. Tapi kalaulah kita dah baca setiap hari, kita dah tampalkan, kita dah baca setiap hari, automatik akan hafal. Automatik akan hafal. Rahsia untuk hafal adalah amalkan. Rahsia untuk hafal, ajar kepada orang lain. Lalu terima kasih Tuan Nur Rahim. Dua benda ini yang kita azam untuk buat. Kita tak nak ilmu itu mati sampai kita je tahu, keluarga kita tak tahu apa-apa. Lalu kita azam untuk amal dan juga ajarkan. Lalu bila kita amalkan, tak payah hafal, automatik dah hafal. Betul apa Kasim Masya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Bab yang ke-9, muka surat 86. Lalu tadi kita dah belajar banyak doa. Doa bangun tidur, ada banyak doa. Kita patut untuk istiqamahkan. Doa pakai pakaian. Doa pakai pakaian baru. Doa nampak orang lain pakai baju baru. Dan kita dah selesai dah doa keluar rumah. Lalu kalaulah dah keluar rumah nak buat apa? Dah keluar rumah mestilah kita nak masuk rumah balik. Takkanlah kita nak sentiasa duduk di luar rumah. Maka apakah doa masuk rumah? Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu ma yaqulu idza dakhala baitah. Bab zikir ketika, bab yang ke-9, zikir dan doa ketika mana masuk ke rumah. Terima kasih Bunga Lawang dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apakah zikir ketika mana masuk rumah? Maka di sini disebutkan, kata Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu an yaqula bismillah. Kata Imam Nawawi, ketika mana mahu masuk ke dalam rumah, disunatkan membaca bismillah. Itu nombor 1. Ketika mana nak masuk ke rumah, disunatkan membaca bismillah. Sunat untuk baca bismillah. Bahkan kita dah belajar, maka pada waktu itu, apa jua perkara yang baik, disunatkan untuk membaca bismillah berdasarkan riwayat kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta' au abtar. Maka disunatkan ketika mana nak masuk ke rumah membaca bismillah, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi yang kedua, wa an yukthira min zikrillahi ta'ala, dan disunatkan untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah. Lalu masuk ke dalam rumah, nombor 2, yang pertama bismillah. Nak masuk ke rumah, banyakkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, supaya kita boleh bawa masuk ke dalam rumah kita ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang kedua. Imam Nawawi ajar sunat bismillah. Yang kedua, sunat untuk memperbanyakkan zikir. Kerana kalaulah tidak, rumah kita akan menjadi seperti kubur. Apakah maksud seperti kubur? Kosong daripada mengingati Allah. Sebab itu sabda Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu menjadikan rumah kamu seperti kubur, yang mana tidak ada ingatan pada Allah, tidak ada sebutan tentang Allah. Maka sebab itu, ketika mana nak masuk ke rumah, ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang ketiga, wa an yusallima, dan yang ketiga kata Imam Nawawi, mengucapkan salam. Sama ada, kata Imam Nawawi, di rumah itu ada orang ataupun tidak. Yang ketiga, ucapkan salam. Lalu ini 3 adab yang Imam Nawawi ajar. Bismillah, doa-doa kita belajar kemudian. Bismillah, banyakkan berzikir dan beri salam. Sama ada orang ataupun tak. Sama ada. Bukannya kita beri salam bila ada orang je. Bila tak ada orang pun beri salam. Cumanya kalaulah rumah tu tak ada orang, tiba-tiba ada suara yang menjawab, maka anggaplah tu malaikat. Tiba-tiba balik rumah, kita dah lama tak balik rumah sebab mungkin PKP, tinggal kat rumah anak, rumah tu dah tinggalkan setahun mungkin sebab PKP, daripada PKP pertama tak balik-balik. Tiba-tiba bila bagi salam, Assalamualaikum, ada pula suara jawab, Waalaikumsalam, anggap jelah tu malaikat. Anggap jelah itu malaikat. Buat tak tahu je, buat dono. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kak Zaliha dah menjadi kebiasaan. Istiqamahkan ya, istiqamahkan. Jangan pula sebab loceng itu dah memang loceng beri salam.
loceng tu adalah loceng beri salam, maka dah tak beri salam. Dia tekan loceng, ada loceng beri salam, Assalamualaikum, maka dia pun dah tak beri salam. Tidak, kita kena amalkan salam. Ini 3 sunnah yang Imam Nawawi. Kenapa kena beri salam? Maka Imam Nawawi membawakan dalil daripada surah An-Nur ayat yang ke-31. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillah mubarakatan tayyibah kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun." Yang mana apakah maksud dia? Firman Allah, fa idza dakhaltum, maka apabila kamu masuk, buyutan, ke mana-mana rumah. Buyuta maksudnya mana-mana rumah. Dalam tafsir ada 3 tafsiran untuk perkataan buyuta pada ayat ini. Yang pertama adalah rumah sendiri. Yang kedua adalah rumah-rumah Allah. Bila nak masuk ke rumah Allah pun bagi salam. Dan yang ketiga, pada waktu itu adalah rumah orang lain. Maka kita boleh amalkan 3-3. Masuk rumah orang, masuk rumah sendiri, ataupun masuk rumah Allah, berikan salam. Ada ketiga-tiga tafsiran di sini. Maka disebutkan di sini, fiha thalatha aqwal, pada perkataan buyuta, mana-mana rumah ini ada 3 qaul. Yang pertama, rumah sendiri. Itu adalah pandangan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, maksud daripada mana-mana rumah adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah pandangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga, maksudnya adalah buyutul ghair, rumah orang lain. Maka ini adalah 3 pandangan daripada tafsiran buyuta, mana-mana rumah. Lalu kita boleh amalkan 3-3. Masuk rumah orang pun beri salam, masuk rumah sendiri pun beri salam, masuk rumah Allah pun berilah salam. Ada ketiga-tiga pandangan, ada ketiga-tiga akwal. Lalu jangan pula kita pelik, ada orang bila masuk ke masjid dia beri salam. Kan? Ada orang pernah bertanya, kenapa pakcik tu masuk masjid beri salam? Assalamualaikum. Dah susah pula orang nak jawab salam. Kenapa? Maka sebenarnya pandangan Abdullah bin Abbas, maksud daripada rumah di sini adalah rumah Allah, masjid. Lalu masuk ke masjid pun beri salam. Maka itu adalah 3 maksud rumah pada ayat ini yang dinukilkan oleh para ulama tafsir. Lalu ketika mana kamu nak masuk ke rumah Allah, rumah kamu ataupun rumah sesiapa, firman Allah, fasallimu, hendaklah kamu memberi salam, ala anfusikum, kepada sesiapa yang seperti kamu, min indil, tahiyatan min indillah, dengan memohon kepada tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah, sebagai ucapan kesejahteraan daripada Allah dan ucapan keberkatan dan juga kebaikan. Maka ayat ini insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Saya lihat masa pun dah lebih. Moga-moga adanya manfaat dan juga kebaikan, kerana saya tahu ramai yang puasa hari putih pada hari ini perlu untuk membuat persiapan untuk berbuka dan sebagainya. Maka cukup di sini insya-Allah. Kita pun dah bersiaran 37 minit. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Ayat itu kita akan baca terjemahannya kembali esok. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk bantu share program daurah yang telah kita sharekan poster dan kita telah pinkan di Facebook page Umar Aziz. Dan kepada yang kali pertama join, kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh tekan link di ruang komen, ataupun ingin untuk membuat pembelian kitab daurah yang akan digunakan pada program Isra' Mi'raj pada 7 hari bulan 3 ataupun Ramadan yang akan berlangsung sebelum Ramadan. Kitab Ramadan tu kita akan belajar sebelum Ramadan. Ada yang sangka kitab Ramadan yang 2 tu kita belajar waktu Ramadan. Waktu Ramadan kita akan belajar kitab yang lain insya-Allah. Lalu kitab itu adalah kitab yang akan kita belajar sebelum Ramadan. Lalu kalaulah ada yang nak buat pembelian kitab, boleh juga tekan link di ruang komen. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.